Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita telah tiba pada pembacaan kitab Sunan Imam Tirmizi pada hadis yang ke-3254, dan kali ini kita telah tiba pada ayat-ayat berkenaan tentang surah Sad, ayat-ayat berkenaan tentang surah Sad. Maka riwayat 3254 berkenaan tentang ayat-ayat berkenaan tentang wama qadarullaha haqqa qadrih. Terus daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atanil lailah, telah datang kepadaku Rabbi Tuhanku, tabaraka wa ta'ala, yang maha mulia lagi maha tinggi, fi ahsani surah, pada seindah-indah sifat." Ahsan surah di sini diterjemahkan sebagai sifat. Lihat kepada sinhara pada baris yang kedua, wa suratul amri kadza wa kadza ay sifatuh, fayakunul muradu bima jaa fil hadith annahu atahu fi ahsani sifah, pada seindah-indah sifat. Dan boleh juga jadi juga wa yajuzu ay ya'udal makna ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaulah ahsanus surah kembali kepada Nabi, maka maksudnya adalah seindah-indah ciptaan, seindah-indah bentuk. Qal, berkata perawi, ahsabuhu qal, aku menyangka yang Nabi SAW menyebut fil manam, di dalam tidur, di dalam mimpi. Faqal, maka Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, hal tadri fima yaktasimul mala'ul a'la, adakah kamu tahu pada perkara apa yang sedang diperdebatkan oleh para malaikat yang tertinggi? Al-mala'ul a'la, malaikat yang tertinggi. Yang mana ini adalah surah Sad ayat yang ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat yang ke-21. Wahal ataka naba'ul khasam, wahal ataka naba'ul khasam. Yang ini adalah okey. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Maka Nabi SAW menjawab, la, tidak ya Allah, aku tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh para malaikat yang tertinggi. Qal, maka bersabda Nabi, fawada'a yadahu baina katifayya, maka telah meletakkan tangannya di antara kedua bahuku. Yang mana kata Al-Baydawi pada Qawata, pada baris yang terakhir sinhara, huwa majazun an takhsisihi iyyahu bimazidil fadli alaih wa isali faidhihi ilaih. Maksud daripada meletakkan tangan pada dada, bermaksud adalah perhatian khusus yang Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta wajadtu bardaha, sehingga dapat kurasakan sejuknya, sejuknya keadaan tersebut.
baina sadiyaya pada dadaku, au qala fi nahri ataupun pada tengkukku, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan perhatian khusus tersebut, sabda Nabi, fa'alimtu, maka aku dapat tahu ma semua yang berada di langit, wa ma fil ard, dan semua yang berada di bumi. Kemudian Allah bertanya lagi, ya Muhammad, wahai Muhammad, hal tadri fima yaqtasimul mala'ul a'la? Adakah kamu tahu pada perkara apa yang diperbahaskan oleh para malaikat yang tertinggi? Maka setelah Nabi SAW diberikan ilmu, barulah pada waktu itu baginda Nabi SAW menjawab, na'am, ya Allah, mereka memperbahaskan berkenaan tentang al-kafarat, perkara-perkara yang menjadi penebus dosa, amalan-amalan yang menjadi penebus dosa. Wal kafarat, sabda Nabi, dan amalan-amalan yang menjadi penebus dosa antaranya al-mukthu fil masjid, berdiam seketika dalam masjid, i'tikaf dalam masjid pada waktu itu adalah kafarah, penebus dosa. Berdiam seketika dalam masjid ba'da salah, setelah daripada selesai solat. Yang kedua, wal masyu 'alal aqdam ilal jama'at, berjalan kaki menuju solat-solat jemaah, pengampunan dosa. Yang ketiga, wa isbaghul wudu' fil makarih, berwuduk dengan sebaik mungkin, sesempurna pada ketika mana waktu yang tak disukai. Contohnya pada waktu musim sejuk dan sebagainya. Sabda Nabi, wa man fa'ala dhalika, dan barang siapa yang melakukan amalan-amalan ini yang menjadi asbab penebus dosa, Asya, dia akan hidup dengan kebaikan, wa mata bi khair, mati dengan kebaikan, wa kana min khati'atihi, dan adalah keadaan dosanya kayaumin waladathu ummuh, adalah seperti mana sewaktu ibunya melahirkannya. Waqal, kemudian Allah berfirman lagi, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza sallaita, apabila kamu telah selesai solat, maka bacalah doa berikut, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kekuatan untuk melakukan perbuatan yang baik. Wa tarkal munkarat, aku meminta kepadamu ya Allah agar diberi kekuatan meninggalkan perkara yang mungkar. Wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnah, dan apabila dikau berkehendakkan dengan hamba-Mu sesuatu fitnah yang besar, faqbidni, maka wafatkanlah daku, ilaika, ke sisimu, ghaira maftun, dalam keadaan aku tidak diuji dalam fitnah tersebut. Qal, kemudian sabda Nabi lagi, wad darajat, malaikat juga berdebat, membahaskan berkenaan tentang darjat-darjat daripada amalan, tingkatan-tingkatan amalan. Itulah dia yang pertama, ifsya'us salam, menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Orang yang menyebarkan salam, setiap satu salam, dia telah mendapat 10 pahala. Wa ita'amut ta'am, memberi makan kepada orang ramai. Wassalatu bil-laili wan-nasu niyam, salat pada waktu malam ketika manusia sedang lena tidur. Wa qad zakaru, dan ada sebahagian perawi menyebutkan bahawa di antara Abu Kilabah dan Abdullah bin Abbas pada hadis ini sebenarnya ada seorang lagi perawi yang tidak disebutkan. Wa qad rawahu, dan sebahagian meriwayatkan, wa qad rawahu Qatadah, dan Qatadah telah meriwayatkan daripada Abu Kilabah dan daripada Khalid bin Lajlaj daripada Abdullah bin Abbas. Maka seolah-olah orang yang tak disebutkan nama, orang tersebut adalah Khalid bin Lajlaj rahimahullah. 3255. Masih lagi pada riwayat yang lebih kurang sama. Terus maka riwayat 3255. Hadis yang lebih kurang sama. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah bersabda, atani rabbi, telah datang Tuhanku kepadaku,
fi ahsani surah, pada sebaik-baik sifat. Adalah sebahagian riwayat seperti yang tadi menyebut ketika mana di dalam keadaan mimpi. Maka minta maaf, kedua-dua hadis ni sebenarnya menerangkan tentang ayat yang ke-69 daripada surah Sad, yang mana Allah berfirman, "Maka naliya min ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun in yuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin." Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka naliya min ilmin bil mala'il a'la." Tiadalah bagiku sebarang ilmu tentang malaikat-malaikat yang tertinggi apabila mereka bersoal jawab, apabila mereka berdebat, yahtasimun, berdebat, berbahas. Maka hadis ini dan hadis yang sebelum ini berkenaan tentang ayat yang ke-69 daripada surah Sad. Maka Allah berfirman, "Wahai Muhammad," maka aku pun menjawab sabda Nabi dengan ucapan labbaik wa sa'daik, labbaik rabbi wa sa'daik. Maka Allah bertanya, "Fima yaqtasimul mala'ul a'la?" Pada perkara apakah malaikat tertinggi sedang berdebat, berbahas? Maka aku menjawab, "Rabbi, wahai Tuhanku, la adri, aku tidak tahu." Fawada'a yadahu baina katifai. Maka Allah telah meletakkan tangan di antara kedua bahu. Kata Al-Baydawi, maksudnya adalah pemerhatian khusus al-faidul ilahi yang Allah berikan kepada Nabi, sehingga aku mendapati kesejukan di antara kedua dadaku. Fa'alimtu, maka aku dapat tahu segala ilmu berkenaan tentang apa yang ada di antara timur dan barat. Faqala ya Muhammad, maka Allah bertanya lagi, "Wahai Muhammad." Maka aku pun menjawab, "Labbaik wa sa'daik." Maka Allah bertanya kembali, "Fima yaqtasimul mala'ul a'la?" Pada perkara apakah yang malaikat tertinggi sedang berbahas dan berdebat? Maka aku berkata berkenaan tentang ad-darajat, tingkatan-tingkatan, wal kafarat, dan amalan penebus dosa, penghapus dosa. Wa fi naqlil aqdam, berkenaan tentang pergerakan langkah-langkah kaki, ilal Jumaat, menuju ke tempat berkumpul untuk solat, berjemaah untuk solat. Wa isbaghul wudu', menyempurnakan wuduk ketika mana situasi dan keadaan yang tidak menyenangkan. Contohnya pada waktu musim sejuk. Wa intizarus salah, menunggu solat yang lain setelah selesai solat. Menunggu di antara maghrib dan isyak, menunggu di antara asar dan maghrib. Maka menunggu solat adalah penghapus dosa. Sabda Nabi, "Wa man yuhafiz alaihin." Dan barang siapa yang istiqamah menjaga amalan-amalan seperti ini, berjalan kaki menuju untuk solat Jumaat dan jemaah, berwuduk dengan sempurna walaupun ketika mana waktu yang tak disukai, menunggu solat, maka sabda Nabi, "Asya bi khairin," akan hidup dalam keadaan baik, "wa mata bi khairin," meninggal dalam keadaan baik, "wa kana min zunubihi kayaumin waladathu ummuh," dan adalah keadaan dosanya seperti pada hari yang ibunya melahirkannya. Baca hadha hadisun. Maka dalam riwayat yang lain disebut ini adalah keadaan sewaktu Nabi SAW bermimpi. Sabda Nabi, "Inni na'astu," aku sesungguhnya telah mengantuk. "Fastasqaltu nauma," maka aku telah tidur dengan lena. "Fara'aitu Rabbi," aku telah melihat Tuhanku. "Fi ahsani surah," pada seindah-indah sifat. Faqal, maka Allah berfirman, "Fima yaqtasimul mala'ul a'la," pada perkara apakah malaikat yang tertinggi sedang berbahas dan berdebat. Surah yang seterusnya, Suratul Zumar, iaitu surah yang ke-39. Riwayat 3256 terus. Daripada Abdullah bin Zubair, daripada ayahnya Zubair ibnu Al-Awwam radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila telah turunnya ayat yang ke-31 daripada suratul Zumar, firman Allah, "Summa innakum," dan kemudian sesungguhnya kamu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, "inda rabbikum," di sisi Tuhan kamu, "takhtasimun,"
akan saling bertengkar dan berhujah. Maka berkata Zubair radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Zubair dengan baginda Nabi adalah sepupu kerana mak beliau Safiyah adalah pada waktu itu makcik kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Safiyah binti Abdul Muttalib. Atuqarraru, adakah kami akan berulang-ulang al-khusumah, pertengkaran dan perdebatan, ba'dallazi kana bainana, setelah apa yang berlaku di antara kami di dunia. Seperti mana dekat dunia berdebat, adakah dekat sana pun ada berdebat wahai Rasulullah sesama manusia? Bunyi apa tu? Jam siapa tu? Mati kan? Qala na'am, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Faqal, maka berkata Zubair ibn Al-Awwam, innal amra, sesungguhnya masalah, idzan, pada waktu itu, la syadidun, adalah sangat berat. Kalaulah dekat akhirat pun pada waktu itu akan berdebat, bertengkar, maka ianya adalah suatu perkara yang berat. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. 3257 berkenaan tentang ayat 53 daripada surah Az-Zumar. Ayat yang kata Abdullah bin Mas'ud, arja ayah. Ayat yang mana kalaulah dipelajari dan dihayati, ianya adalah ayat yang paling mendatangkan harapan daripada ayat-ayat Al-Quran. Terus, maka daripada sahabat Nabi, daripada sahabiah Asma binti Yazid radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang ke-53 daripada surah Az-Zumar. Ya ibadi, Allah berfirman, wahai para hamba-Ku, allazina asrafu, yang telah melampaui batas, menzalimi diri mereka sendiri dalam kurungan dengan dosa-dosa besar, dengan maksiat yang besar, ala anfusihim, ke atas dirinya sendiri. Apa Allah firmankan? La taqnatu, janganlah kamu berputus asa, min rahmatillah, daripada rahmat kasih sayang Allah. Kenapa jangan putus asa daripada rahmat Allah? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa, keseluruhan dosa, sehinggalah ke akhir ayat. Wala yubali, sabda Nabi, dan Allah bila mengampunkan dosa, maka Allah tidak kira. Allah tidak berkira. Allah ampunkan semua jenis dosa apabila manusia itu bertaubat, selagi mana belum munculnya tanda-tanda besar kiamat dan selagi mana belum berada dalam keadaan sakaratul maut. Terus, terus 3258. Telah datang seorang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad. Maka ayat hadis ini dan hadis yang seterusnya adalah menceritakan berkenaan tentang ayat yang ke-67. Ayat yang ke-67 daripada surah Az-Zumar, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka manusia tidak menghormati, tidak memuliakan Allah dengan penghormatan kemuliaan yang sewajarnya, sedangkan bumi serta seluruhnya pada hari kiamat berada dalam genggaman kuasa Allah, dan langit pun tergulung berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Maha suci Allah wa ta'ala, dan maha tinggi, amma yusyrikun, daripada apa yang mereka sekutukan. Maka dua hadis ini berkenaan tentang ayat 67. Maka ada seorang Yahudi berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, innallaha yumsik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menahan, maksudnya menguasai, menguruskan 7 petala langit ala usbu', pada satu jari. Bermaksud menguasai, mentadbir, menguruskan. Wal jibal, dan seluruh gunung ganang pada satu jari.
wal ardin, dan seluruh bumi pada satu jari, wal khalaik, dan seluruh ciptaan makhluk pada satu jari. Secara ringkasnya, maksudnya adalah pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa, menguasai, menguruskan, mentadbirkan semua ciptaan ini dengan mudah tanpa perlu bersusah payah. Seperti mana menjadi muhawarah percakapan biasa kita bahawa dengan sesuatu yang mudah itu kita berkata ianya seolah-olah berada di hujung jari. Sekali petik je. Maka itu gambaran. Bukanlah bila petik terus terjadi. Tetapi pada waktu itu ianya berlaku dengan mudah. Muhawarah pada waktu itu begitu. Majaznya adalah begitu. Kemudian Allah berfirman, Anal Malik, akulah Tuhan yang menguruskan segalanya. Akulah Raja. Maka berkata perawi Nabi SAW tertawa sehingga kelihatan nawajis ay anyabuh, gigi taring baginda SAW. Kenapa Nabi tertawa? Lihat kepada sinhara baris yang pertama. Ay min tasdiqihi. Nabi membenarkan bi'annal alam, bahawa sesungguhnya seluruh alam ciptaan Allah mustahkirun, adalah begitu kerdil berbanding dengan kudrat Allah. Wa huwa qadirun, dan Allah mampu untuk menguruskan semuanya kaifa yasha, dengan cara yang Allah kehendaki. Lakinnahum, akan tetapi manusia, ma'a ilmihim, dalam keadaan dia tahu kehebatan dan kekuasaan Allah, yusyrikun, mereka masih lagi menyekutukan Allah dengan makhluk. Faliza, oleh sebab itu Nabi SAW telah membaca ayat yang ke-67 daripada surah Az-Zumar. Maka Nabi SAW membaca, وَمَا قَدَرُ اللَّهِ, dan tidaklah mereka menghormati, memuliakan Allah haqqa qadrih, dengan kadar yang sepatutnya, yang selayaknya, sehinggalah ke akhir ayat. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. 3259, teruskan. Maka dalam riwayat ini menyebut Nabi tertawa kerana pada waktu itu ta'ajub dan membenarkan apa yang disebutkan oleh Yahudi tadi tentang kehebatan dan kekuasaan Allah. Daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, fadahikan Nabi, tertawa Nabi. Tapi Nabi tertawa tidaklah sampai berdekah-dekah seperti kita. Hanya pada waktu itu kelihatan gigi baginda dan nampak pada waktu itu beberapa batang gigi baginda. Maka Nabi tertawa, tersenyum, ta'ajjuban, kerana ta'ajjub, wa tasdiqah, dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Yahudi tadi. 3260, terus. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang Yahudi telah melewati baginda Nabi. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, Ya Yahudi, wahai Yahudi, hadithna, ceritakanlah kepada kami. Maka berkata Yahudi tadi, kaifa taqul, wahai Abul Qasim, apa yang kamu katakan? Idza wada Allah, apabila Allah meletakkan 7 pedala langit, ala zih, pada satu tempat, wal ardin, 7 petala bumi, dan bumi keseluruhannya, ala zih, pada satu tempat, wal mah, dan laut keseluruhannya, ala zih, pada satu tempat, wal jibal, segala gunung ganang, ala zih, pada satu tempat, wasairal khalqi ala zih, dan pada waktu itu keseluruhan makhluk pada satu tempat. Apakah yang dimaksudkan dengan zih? Lihat kepada sinhara baris yang ketiga. Al-maqsudu taswirul azamah, adalah gambaran keagungan, wal qudrah, kekuasaan, al-bahirah, yang jelas nyata, min ghairi an yakun, tanpa pada waktu itu tashbiha, nak pada waktu itu menyamakan dengan sebarang anggota badan. Maka baginda Nabi SAW wa asyara, dan Muhammad bin Sal pada waktu itu mengisyaratkan bi khinsarih, dengan jari kecilnya permulaan, kemudian diikuti dengan jari-jari yang seterusnya, sehinggalah pada waktu itu ke ibu jari. Maka telah turunlah ayat 67 daripada surah Az-Zumar, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka tidak benar-benar menghormati, memuliakan Allah seperti kadar yang sepatutnya,
Sehingga pada hujung ayat Allah sebut subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah daripada apa yang mereka syirik dan sekutukan Allah dengannya. Terus hadza hadisun baca. Dan Imam Bukhari juga ada meriwayatkan hadis ini daripada Hasan bin Syuja' daripada Muhammad bin Salt 3261. Terus maka ini berkenaan ayat 68 wa nufikha fis sur, yang mana firman Allah dan kelak akan ditiup sangkakala. Maka Nabi ceritakan keadaan malaikat tersebut. Terus sabda Nabi SAW, hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, kaifa an'am, bagaimana aku boleh bersenang lenang dalam nikmat. Kaifa an'am, bagaimana aku boleh bersenang lenang dalam nikmat. Lihat kepada qawata, baris yang pertama, gambaran daripada masarrah, bagaimana aku boleh gembira, boleh berseronok-seronok. Wa qadil taqama, dalam keadaan telah meletakkan pada mulutnya, sahibul qarni, malaikat yang meniup sangkakala, al-qarna, akan sangkakala, wahana, dan pada waktu itu wahana, tertunduk, jabhatahu, dahinya, wa asgha, dan mendengar dengan teliti, sam'ahu, pendengaran dia, yantadhiru, dia menanti, an yu'mara, untuk diperintahkan, an yanfukha fih, agar ditiup sangkakala, fayanfukh, maka dia pasti akan meniup. Maksudnya malaikat peniup sangkakala dah ready dah. Dia dengar dengan teliti. Bila Allah bagi dia perintah untuk tiup, maka pada waktu itu dia akan tiup sangkakala yang menjadi asbab kepada kebinasaan keseluruhan alam. Maka Nabi bertanya, bagaimana aku boleh bersenang lenang? Qala al-muslimun, berkata para sahabat, fa kaifa naqul, apa yang patut kami ucapkan wahai Rasulullah? Sabda Nabi, ucapkanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil, tawakkalna ala Allah. Cukuplah Allah dan Allah lah sebaik-baik penjaga, kami bertawakal dan berserah kepada Allah. Wa rubbama qala, dan kadang-kala dengan ucapan, dan Nabi bersabda, ala Allahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami berserah. 3262. Terus seorang Arab Badui telah bertanya, wahai Rasulullah, masur, apakah yang dimaksudkan dengan sur yang ada dalam Al-Quran? Contohnya pada surah Az-Zumar ayat 68. Maka sabda Nabi, qarnun, ianya adalah pada waktu itu sangkakala. Qarnun juga memberi terjemahan, ianya umpama tanduk. Umpama tanduk. Yunfakhu fih, dan akan ditiup padanya. Terus, sebab itu pada sinhara baris yang akhir, ai mislu qarn, seperti mana tanduk pada bentuknya, tapi tak adalah maksudnya pada waktu itu saiznya seperti tanduk. Ia ini adalah sangat-sangat besar sangkakala tersebut. Hadza hadisun. Terus 3263. Maka daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah berkata seorang Yahudi di pasar Madinah, la, tidak, wallazi, demi zat yang telah memilih Musa ke atas seluruh manusia. Qal, maka seorang sahabat, maka berkata Abu Hurairah, seorang lelaki telah bangun daripada kalangan Ansar, maka pada waktu itu fasakka biha wajah, dan dia pada waktu itu telah melempang orang Yahudi tadi. Qal, maka dia berkata, taqulu hadza, kamu berani bercakap seperti ini dalam keadaan di antara kami adanya Nabi Allah? Maka Nabi SAW pun bersabda, wa nufikha fis sur, dan akan ditiup sangkakala, fasa'iqa, maka matilah seluruh makhluk yang berada di langit dan di bumi, illa, kecuali, man sya Allah, orang yang Allah berkehendak untuk kekal hidup bernyawa. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian akan ditiup
tiupan sangkakala yang kedua, faizahum, maka tiba-tiba seluruh makhluk qiyamun, berdiri, yang zurun, saling melihat antara satu sama lain. Terus maka dua tiupan sangkakala, ada juga yang berpandangan tiga, tetapi majoriti menyebut dua tiupan sangkakala. Maka apabila manusia bangun semula, sabda Nabi, fa'akunu, maka aku adalah orang yang mula-mula mengangkat kepala ko. Fa'iza, dalam ketika mana aku mengangkat kepala ko, tiba-tiba Nabi Musa akhizun, telah berpegang pada waktu itu pada kaki, pada kaki daripada pada kaki ataupun pada tiang daripada tiang-tiang arasy Allah. Maka sabda Nabi, fala adri, maka aku tidak tahu adakah Nabi Musa telah dibangkitkan sebelum aku ataupun pada waktu itu Nabi Musa tergolong daripada kalangan orang yang Allah kecualikan, yang mana tidak mati apabila ditiup sangkakala. Wa man qala, sabda Nabi, dan barang siapa yang menyebut bahawa aku iaitu Muhammad lebih baik daripada Yunus bin Matta, faqad kadzab, maka sungguhnya dia telah berdusta. Ini menggambarkan pada waktu itu tawaduknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus riwayat yang ke hadza hadisun, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 3264. Terus maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda bersabda, akan ada penyeru yang menyeru, yunadi munadin, innalakum, sesungguhnya bagi kamu, antahyu, pada hari kiamat, akan kekal hidup, dan pada waktu itu fala tamutu abada, pada hari kiamat tidak ada lagi kematian untuk kamu abadah, selama-lamanya. Okey. Kemudian penyeru tadi akan menyeru, wa innalakum an tasihu, dan untuk kamu adalah kekal sihat, untuk penghuni syurga, fala tasqamu abada, kamu tak akan sakit untuk selama-lamanya. Wa innalakum an tashibbu, dan bagi kamu nikmat muda, maka kamu tidak akan tua, fala tahramu abada. Wa innalakum an tan'amu, dan bagi kamu adalah gembira dalam kenikmatan, fala tab'asu abada, maka kamu tidak akan pada waktu itu merasa kecewa ataupun putus asa untuk tempoh selama-lamanya. Dan inilah maksud firman Allah, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, dan yang demikian itu adalah syurga yang telah diwariskan syurga tersebut kepada kamu, bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang kamu lakukan. Terus 3265. Hadis ni kita dah baca. Ketika mana Al-Quran menyebut akan digantikan bumi kepada bumi yang lain dan sebagainya. Maka pada waktu itu kata Abdullah bin Abbas bertanya, atadri, adakah kamu tahu betapa luasnya neraka? Qultu, maka perawi Mujahid menjawab, aku tidak tahu. Qala ajal, maka berkata Abdullah bin Abbas, bahkan wallahi ma tadri, demi Allah kamu tak tahu. Aisyah telah meriwayatkan kepadaku, kata Abdullah bin Abbas, bahawa beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah maksud firman Allah, wal ardu jami'an qabdatuh, dan bumi keseluruhannya berada pada genggaman kekuasaan Allah, maksudnya pada kekuasaan Allah, dan langit pada waktu itu tergulung di bawah kekuasaan Allah. Maka Aisyah bertanya, maka di manakah manusia pada waktu tersebut ya Rasulullah? Sabda Nabi, seluruh manusia akan berada di atas titian api neraka, ala jisri jahannam. Dan sebenarnya ada kisah pada hadis ini kita dah baca, dan hadis ini adalah hadis yang sahih gharib daripada sudut daripada sanad ini.
surah yang ke-40 suratul Mukminun. Kita sambung nanti selepas asar insya-Allah. Oh, surah ni pendek je. Dia satu je. Berkenaan tentang doa disebut sebagai ibadah. Kita baca last hadis ni 3266 terus. Daripada sahabat Nabi Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, doa adalah ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Lu jangan kita tak nak doa, sebab doa itu pun adalah ibadah, perbuatan hamba yang diberikan ganjaran dan pahala. Apakah dalil doa adalah ibadah? Maka Nabi membaca surah Al-Mu'min ayat yang ke-60 di mana Allah berfirman, wa qala rabbukum, telah berfirman Tuhanmu, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, nescaya aku akan kabulkan, aku akan perkenankan permintaan kamu. Firman Allah, innal ladzina yastakbirun, sesungguhnya orang-orang yang sombong daripada beribadah. Maka kata para ulama tafsir, awal ayat Allah sebut doa, dan di sini Allah takbirkan doa dengan ibadah. Maka doa adalah ibadah. Sesungguhnya orang-orang yang sombong daripada berdoa, daripada beribadah, akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan dakhirin, dalam keadaan saghirin, dalam keadaan hina. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Kita sambung riwayat 3267 selepas asar nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi nanti insya-Allah.